أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي فرض علينا تعلم العلم والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين على نبينا المصطفى محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin dan hadirat, mukminin dan mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik semua, mudah-mudahan Allah sentiasa mengampunkan dosa kita, merahmati kita, menambahkan keberkatan kepada kita semua insya-Allah, digandakan dengan kebaikan, diberikan makbulan segala doa kita insya-Allah, terima segala amalan kita, diberikan kemudahan hidup kita dan kematian kita, mudah-mudahan mendapat husnul khatimah, dijauhkan daripada siksaan kubur, dimudahkan urusan bangkit kita di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala, diringankan azab, diringankan mizan kita, diberatkan kepada kebaikan, diringankan kepada kejahatan, dan mudah-mudahan masuk syurga dengan berkat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Kita mulakan lagi dengan kalimah-kalimah yang mulia, kalimah-kalimah yang mendapat keberkatan kepada kita, al-asmaul husna, dan juga salawat dan salam yang kita ulang-ulangkan insya-Allah. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus. Salawat dan salam kita ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan menjadi amalan kita setiap masa. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rahmat insya-Allah. Alhamdulillah, pada malam ini diberikan kesempatan. Malam ni kita dah masuk malam yang ke-24 bulan Zulhijjah. Malam yang ke-24 bulan Zulhijjah, tak sampai seminggu dah. Bulan Zulhijjah insya-Allah 1441 akan melabuhkan tirainya. Mudah-mudahan 1442 menambahkan lagi kekuatan untuk kita insya-Allah. Dan hari ini merupakan hari yang ke-149 kita diuji oleh Allah. Hari yang ke-149 nak masuk 150 hari. Berarti nak masuk 5 bulan lah. 30 kali 5 150 hari diuji oleh Allah. Bermula hari mula-mula PKP loh. 149 hari, subhanallah. Tadarakumullah, malam ni juga adalah malam Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Banyakkan salawat dan salam kita ke hadrat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan banyakkan berdoa, kerana kata Nabi SAW, hari Jumaat ni ada satu masa ya Allah, kena masa kita berdoa makbul. Kena masa kita berdoa makbul, tapi Nabi tak sebut bila, pukul berapa. Cuma Nabi beri satu tips, satu trik tentang makbulnya doa tadi. Cari dah selepas solat asar setiap hari Jumaat. Setiap Jumaat lepas asar tu banyakkan berdoa. Mudah-mudahan waktu tu daripada asar sampai ke maghrib tu ada satu saat bila kita berdoa makbul terus, terima oleh Allah Ta'ala doa tu, apa sahaja benda kebaikan.
Doa tu yang baik-baik dan sebagainya, insya-Allah dapat pahala. Ada satu kisah Nabi sebut bagaimana ada seorang lelaki ni, Nabi cerita hadis ni, sampaikan subhanallah, Nabi seronok, Nabi cukup ceria, seronok sampai Nabi senyum sampai nampak geraham. Lagu tu kan, nak cerita seronok lah tentang seorang lelaki yang Allah bangkitkan di mahsyar di depan Allah Ta'ala, yang mana lelaki tak sangka Allah Ta'ala tunjukkan kepada dia satu kumpulan pahala yang cukup banyak, pahala cukup besar. Dia pun sampai tak tahu, heran dia, mai kok mana pahala ni, dia buat apa tak tahu. Allah bangkit tunjuk, dia bangkit dari Allah Ta'ala, Allah tunjukkan dia pahala yang cukup banyak kat dia. Lalu dia bertanya kepada Allah, dari manakah pahala ini ya Allah? Lalu Allah sebut, inilah pahala daripada doa kamu dulu waktu dunia lu, yang Allah Ta'ala tak makbul doa tu. Kan kita berdoa kan, kita berdoa, ada Allah makbul, ada Allah belum makbul, ada Allah tak makbul lagi. Orang yang berdoa, bila mana Allah makbul, kebaikan untuk dia. Tetapi ada orang berdoa, Allah belum makbul, juga kebaikan untuk dia. Orang berdoa, kalau sekiranya Allah makbul, baiklah untuk dia. Pasal apa? Dia dapat apa dia nak. Contohnya dia doa supaya dia sihat, Allah bagi sihat kat dia, kebaikan untuk dia, buat amal ibadah dan sebagainya. Dia doa supaya dia kaya, dapat infak, dia dapat kaya, dapat sedekah dan sebagainya, ada sebagainya. Tetapi orang yang bila dia berdoa tak makbul juga baik. Pasal apa? Kerana selama mana belum Allah makbulkan doa dia, sentiasa dia berdoa. Kita kan dalam doa, dapat tak berdoa dah, berarti tak kata lah. Ada orang dia tak dapat, selama tak dapat dia berdoa juga, kebaikan untuk dia. Pasal apa? Setiap doa yang tak makbul, rupanya kebaikan Allah nak bagi bila? Akhirat tu. Mana bila mana lelaki tadi, dia nampak banyak sungguh pahala yang Allah bagi kat dia, seronoklah dia. Nah, lagu tu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dia kata, ya Allah, engkau kembalikan aku ke dunia. Lagu tu, nah, ya Allah, engkau kembalikan, hidupkan balik aku nak hidup balik atas dunia ni, aku nak berdoa saja. Dan ya Allah, jangan kau makbulkan doa aku. Pelik semua. Dia berdoa supaya apa? Jangan Allah makbul. Pasal dia tahu, nampak dah pahala depan dia tu banyak daripada doa yang tak makbul tadi. Lagi tu. So kita berdoa ni, jangan give up, jangan putus asa. Teruskan berdoa sama ada Allah makbulkah di dunia ataupun Allah KIV-kan nak bagi ke akhirat. Kerana setiap doa tu adalah nilaian pahala. Nabi sebut ad-du'a'u huwal ibadah, kan? Ad-du'a huwal ibadah. Doa tu ibadah. Bila mana ibadah, arti kata ada pahala lah, ada nilaian, ada ganjarannya sisi Allah Ta'ala, dapat pahala. Jangan lupa kita berdoa, jangan malu nak berdoa, jangan orang kata payah nak berdoa. Subhanallah. Terutama doa yang Nabi ajak, lagi baguslah. Doakan pagi dan petang dan sebagainya. Ada beberapa doa yang Nabi sebut, yang kalau boleh kita boleh berdoa pada pagi dan pada petang. Pasal dua masa ni, subhanallah, dua masa cukup penting. Selepas subuh dan selepas asar ataupun selepas maghrib. Dua waktu ni, pagi dan petang. Ada tu doa yang Nabi sebut dalam hadis yang riwayat Imam Ahmad, kemudian Imam An-Nasa'i dalam kitab As-Sunan Al-Kubra disebut dalam hadis tu, dalam hadis kita sebut hadis tersebut, dan Imam At-Tabrani dalam kitab Ad-Du'a, tentang satu ucapan, tentang satu ikrar kita, satu pengakuan kita dalam bentuk doa yang boleh kita sebut belah pagi dan belah petang. Dan doa ni kalau tuan-tuan boleh selak balik dalam maksurat tu ada dikumpulkan dalam maksurat, doa-doa yang maksur yang datangnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan boleh kita baca lepas subuh dan juga lepas asar, tiap-tiap hari. Jangan lupa, biar rutin istiqamah lagi tu. Doa tu berbunyi asbahna ala fitratil Islam
wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abida Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Bila pagi, kalau bila pagi sebut asbahna, kalau petang sebut amsayna, kan dia ada panduan dah. Kalau pagi asbahna, pasal apa maksud asbahna? Asbahna kami berpagi-pagi, ala fitratil Islam, berpagi-pagi di atas landasan fitrah dan perwatakan Islam. Kita ikrarkan, kita declare dalam doa tu, ya Allah, kami ni pagi-pagi lagi, lagi tu, kami ni pagi-pagi lagi atas apa? Landasan fitrah dan juga al-Islam, watak Islam. Lagi tu, bukan watak main berlakon filem tu, bukan lagu tu. Tu watak lain, watak tu tak sama pelakon dengan watak tu, dia nama apa pelakon, tapi kita ni bukan berlakon, kena betul-betul watak Islam. Pagi-pagi dia kena tunjuk Islam dari diri kita, fitrah kita Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, wa ala kalimatil ikhlas, dan berpegang teguh kepada kalimah al-ikhlas. Apa itu kalimah al-ikhlas? Kalimah al-ikhlas bukan surah al-ikhlas. Surah al-ikhlas qul huwallahu ahad, itu surah al-ikhlas. Kadang-kadang kita tahu qul hu tahu, al-ikhlas tak tahu. Qul hu tahu. Nah, kalimah ikhlas itu pada kalimah syahadatain, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pagi-pagi lagi biasakan diri kita dengan fitrah, landasan kita fitrah kita Islam, dan juga kalimah ikhlas kita, kalimah syahadatain ini, dua kalimah syahadah kita, pengakuan kita tiada Tuhan melainkan Allah, yang dia patut yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Nah, kemudian lagi Nabi sebut wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga berpegang kepada agama nabi kami, nabiyyina Muhammad, nabi kita siapa dia? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang agama yang Nabi bawa, pegang agama yang Nabi bawa, sunnah yang Nabi ajak kat kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim, dan juga agama pak kami. Wa ala millati abina, agama ayah kami, agama bapa kami Ibrahim, Nabi Ibrahim, hanifan, hanif tu lurus. Agama Nabi Ibrahim ni dia hanif, agama yang lurus. Musliman, muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidak tergolong dari kalangan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mensyirikkan Allah, wal a'yadzu billahi min dzalik. Berapa poin yang ada tu? Satu, kita sebut kita ni pagi-pagi fitrah kita Islam, watak kita Islam, orang muslim. Kemudian kalimah al-ikhlas, kalimah syahadah kita pegang betul-betul. Yang ketiga, pegang betul-betul agama Nabi kita Muhammad Islam, sunnah Nabi itu kena pegang betul-betul. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ala millati abina Ibrahim, pegang betul-betul agama apa akidah abina Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam musliman hanifan, yang lurus, yang muslim. Yang kelima apa dia? Wa ma kana minal musyrikin, dan kami ni ya Allah tidak dari kalangan orang-orang yang musyrik, tidak terjebak dalam dosa syirik, dosa yang paling besar yang tidak ada pengampunan sekiranya tak bertaubat betul-betul. Dosa paling besar adalah dosa syirik. La zulmun azim, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang paling besar. Baik, maka Nabi sebut pada kita antara amalan, kata Nabi SAW,
yang boleh menjauhkan kita daripada dosa syirik. Sambil kita usaha amalan tu, tak mau buat benda syirik, ada amalan. Nabi sebut tiap-tiap malam sebelum kita tidur, amalkan membaca suratul kafirun. Amalkan baca surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, daripada awal sampai akhir. Kena awal sampai akhir, jangan tak habis-habis baca. Ada orang dia baca Al-Kafirun tak habis-habis, duk ulang-ulang lah, tak tahu full stop tahu tak mana, duk koma-koma ya. Wala an a'budu ma'abattum wala antum a'biduna ma'abud wala an a'budu ma'abattum wala antum a'biduna ma'abud wala ana. Bila nak habis, lakum tak mai hari tu, lakum tak mai. Tak ada lagu Google hari tu lakum. Mai lakum baru ada lakum dinukum waliyadin. Surah tu merupakan amalan, kata Nabi, yang insya-Allah boleh menjauhkan kita daripada dosa syirik, dosa yang paling besar. Baca belah pagi, kemudian belah petang lepas asar amsayna. Kalau pagi asbahna, kami berpagi-pagi, amsayna, kami berpetang-petang pula. Biar amalan pagi petang dan sebagainya. Baik. InsyaAllah pada malam ni kita sambung kembali kitab kita Hayatus Sahabah, Suwarun min Hayatus Sahabah, gambaran-gambaran sirah-sirah sejarah kehidupan para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pada bulan yang sudah bulan 7 9 hari bulan 7, sekarang 13 hari bulan 8. Kita sambung kembali kisah Sayyidina At-Tufail Ibnu Amr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk Islam. Walaupun asalnya dia lari daripada Islam, dia dicucuk dengan macam-macam hingga dia sumbat telinga dia, tak mau dengar apa Nabi kata. Allah pilih juga dia dengar. Itu asbab hidayah untuk dia. Baik, dan dia masuk Islam, belajar Islam, kemudian dia minta dengan Nabi nak balik dakwah kaum dia. Ini semangat para sahabat Nabi SAW. Bukan Islam tu takat mereka saja, mereka nak kongsikan, mereka nak dakwahkan, ajak lagi orang. Ajak orang, tuan-tuan, usaha kita. Tapi menentukan mai tak mai, boleh tak boleh tugas kita Allah Ta'ala. Tugas kita ajak ya. Yang menentukan berjaya tidak Allah Ta'ala. Baik. Maka Tufail bila mana dia nak balik, dia cerita kat Nabi SAW, dia nak balik dakwahkan di kampung dia, satu kaum, satu suku namanya Ad-Dawsi. Maka Nabi SAW doa kepada dia, Allahumma ja'al lahu ayatan tu'inuhu ala ma yanwi minal khair, kata Nabi. Ya Allah, Nabi sebut doa tadi, jadikanlah kepada Sayyidina Tufail satu ayah, satu petanda, tu'inuhu, yang mana tanda tadi membantu dia, menolong dia, ala ma yanwi minal khair, atas niat yang baik itu. Niat baik dah tu, dia dah dapat Islam, nak kongsi lagi Islam tu, nak ajak orang lain masuk Islam. Baik, di balik kampung dia, ternyata Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi SAW. Terpancar cahaya di antara dua mata dia, macam torchlight kan, macam lampu suluh tu, terpancar antara dua mata dia. Dan dia berdoa, ya Allah, jangan kau jadikan pula, ya Allah, jangan kau jadikan cahaya di dari muka aku, ya Allah, nanti orang kata apa kat aku. Orang tu, maka cahaya itu berpindah pada cemeti dia. Baik, terus disebut dalam kitab tersebut pada muka 24 tu. Baik, dia kata, bila mana aku turun daripada kenderaan dia, datanglah ayah aku, pak dia mai, yang sudah tua menemui aku. Pak dia ni ya dah lanjut usia. Aku pun kata kepada pak aku, dia kata, wahai ayah aku, dia kata, jauhkan daripada aku tidak lagi berada dalam agama kamu, dan engkau tak lagi dalam agama aku. Lagu tu dia kata, aku dah masuk Islam dah. Ayahku pun tanya, kenapa wahai anakku,
wahai anak sayangku, pasal apa ni cik oi, pasal apa? Nah, ayat dia tanya. Tapi pak dia tak kata pasal apa lah cik, dia tak, pak dia kata tak panggil cik lah kan. Nah, mudah faham kita lagu tu. Nah, kata Tufail, aku telah memeluk agama Islam dan mengikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku dah ikut agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata. Kata ayah aku, dia kata, wahai anak aku, dia kata, agama kamu adalah agama aku juga. Maksud kata, ada can, pak dia antara orang mula-mula nak ikut dia. Pak dia adalah orang yang mula-mula nak masuk Islam. Ni Allah bagi mudah ni tugas dia tu. Allah bagi mudah bagi dia, ayah dia isi borang lah kita. Downline kak. Yalah betul. Ni yang kata, yang tijaratan lan tabur, yang perniagaan yang takkan sia-sia, yang takkan rugi itu meniaga dengan Allah Taala. Kalau kita MLM, apa tu MLM? Downline juga, cari downline, kata macam tak biasa ya. Cari downline, 2 kaki, 3 kaki, 2 tu downline. Cari MLM, itu meniaga lewat malam, MLM. Ada untung juga, tapi meniaga dengan Allah Taala takkan untul. Tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak sekali-kali akan rugi, meniaga dengan Allah Taala. Bila dia boleh hajak orang masuk Islam, subhanallah. Bayangkan tuan-tuan, dia boleh hajak seorang masuk Islam 1-0, seorang nak masuk, ayah dia. Aku pun kata, kalau lagu tu hai ayah, dia kata, pergilah mandi, maksudnya pergi bersih diri lah ya, dan bersihkan pakaian kamu tu. Kemudian mai balik ke aku agar aku ajarkan apa yang aku tahu tentang Islam. Ayah ni nak masuk Islam, pergi mandi elok-elok, tukar baju biar elok cantik, mai balik. Kemudian ayah aku pun pergi mandi, dia kata, dan membersihkan pakaiannya. Tak lama lepas tu mai pula bertemu aku, dia kata, dan aku pun ajak dia Islam, ajak mengucap lah. Dan akhirnya dia kata, ayah aku pun masuk Islam. So tugas pertama Allah bagi mudah kat dia. Baik. Selepas tu dia kata, datang pula isteri aku. Isteri pula lemah. Dia kata apa? Wahai isteri aku, sama dia kata, tolong jauh daripada aku. Dia kata, aku tidak dalam agama kamu dan engkau tidak dalam agama aku. Baik. Kata isteri aku, dia kata, aku tebus kamu dengan bapak dan ayah aku. Dengan bapak dan mak aku. Aku tebus kamu ni, nak cerita sayang kat suami ni. Dia rela tebus ayah dan mak dia. Kenapa jadi lagu ni, wahai suami aku, abang pasal apa sayang? Darling pasal apa darling? Kata Tufail, Islam telah memisahkan kita berdua. Sekarang dia dah mengucap, Tufail dah Islam, isterinya belum Islam. Maksud kata terpisah kerana dua keyakinan yang berbeza. Tidak sah satu pernikahan yang seorang Islam, seorang bukan Islam, tak boleh. Sekarang dia kata, aku dah Islam, terpisah kita. Aku dah masuk Islam, ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata isteri dia, kata apa? Agama kamu juga agama aku. Dua orang ada downline, 2 kaki tu. Ayah ada 1, isteri 2 kaki, kan? Lagu tu. Baik. Lalu kata Tufail, kalau lagu tu, pergilah dan bersihkan diri kamu daripada air Dzul Sya'ra. Baik. Isteri aku kata, ku tebus kamu dengan mak ayah aku. Apakah engkau takut kemurkaan Dzul Sya'ra? Dzul Sya'ra tu apa dia? Dzul Sya'ra tu maksud dia sekok berhala namanya Zul. Bukan Zul kita. Dzul Sya'ra ni, sya'ranya berhala tu dia ada rambut. Dzul Sya'ra, sya'ru ni adalah rambut. Kalau Dzul Hijjah, yang memiliki haji, bulan haji ni. Dzul Qaidah yang memiliki tempat duduk. Kalau Dzul Kifli,
Zulfikri, Zul belakang. Zul tu maknanya yang memiliki, yang mempunyai. Baik. Pasal apa kata isteri dia, han takut ke Zul Syu'ara marah ke? Maksud kata dia suruh supaya isteri dia pi mandi. Dia kata supaya isteri dia bersihkan kamu daripada air yang ayat tadi dekat dengan berhala tu. Rupanya dekat berhala tu ada kalau kita ada telaga lah, ada tempat mandi. Isteri kata pasal apa? Takut kat melatan tu ke? Takut kat berhala tu ke? Ada semua di kat situ. Kan? Baik. Apa kata dia? Dia dengar saja isteri dia kata takut kat berhala tu. Dia merasa marah. Merasa nak marah. Dia kata apa? Dia kata apa? Celaka hang. Bahasa kita lah, bahasa dia kata celaka engkau wahai isteri aku dan Zul Sya'ra. Aku suruh kamu pi dan bersihkan kamu di situ dekat berhala tu. Rupanya ada tempat mandi lah, ada telaga lah, ada sumur. Pasal apa? Pasal tempat tu jauh daripada pandangan orang. Ni suami yang bagus, dia nak jaga pandangan orang daripada melihat aurat isteri dia. Pilih tempat yang jauh. Lagu tu bukan ikut dan lah, kan? Lagu tu, aku beri jaminan, dia kata kepada kamu, batu tu, dia kata batu berhala itu tidak boleh melakukan sesuatu pun terhadap kamu. Tu batu semata-mata. Lagu tu, nah. Jadi nak cerita bahawa bila ada anak Islam, jagalah aurat isteri dia, kena tutup bagi elok, jangan ikut dah mandi, ikut orang tengok lagu tu, nah, dan sebagainya, menjadi bahan tontonan awam. 18XX apa bukan lagu tu, no? Baik, isteri dia berbilah, no? Bila mana dah bersih diri dia pun mai semula pada suami dia. Lalu suami dia pun Tufail pun ajar tentang Islam kepada isterinya, hinggalah terbuka hati isterinya masuk Islam. Dua kaki lah, nah? Baik. Kemudian ayah dia masuk Islam, isteri dia masuk Islam, maka bermulalah dakwah dia kepada puak-puak dia pula. Bani Daus nama dia. Kali ni Allah uji dia. Uji lagu mana? Orang tak pernah dengar dia. Ni ujian dalam tugas dakwah ni. Ada ketika mudah, ada ketika payah, ada ketika manis, ada ketika masin, masam, pahit dan sebagainya. Baik. Tidak berhasil dengan baik, hanya seorang je masuk. Bayangkan, seorang sahaja yang menyahut dakwah Tufail, yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama besar dalam Islam ni, sahabat Nabi nama besar ni. Dia ni orang sahabat Nabi yang hebat ni, yang meriwayatkan hadis paling banyak inilah. Dia masuk Islam di bawah Sayyidina At-Tufail ni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah dia kata merupakan orang yang paling cepat menerima seruan Islam. 3 ada kaki. 3 dah lain tak ada. Lagi tu. Abu Hurairah asal nama dia bukan Abu Hurairah. Nama asalnya lah Abdus Syamsi. Abdus Syamsi maksudnya adalah hamba matahari. Hamba matahari. Bila mana masuk Islam, maka Nabi SAW tukar kepada Abdus Syamsi kepada Abdur Rahman, hamba Allah yang pemurah. Daripada hamba matahari kepada hamba Allah yang pemurah. Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah. Jangan duduk pi nama anak Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kerana itu nama hanya layak bagi Allah Ta'ala. Abdur Rahman dan sebagainya, hamba Allah yang pemurah. Abdur Rahim, hamba Allah yang penyayang dan sebagainya. Baik. Dia kata bagi mendapatkan cara yang terbaik supaya dakwahnya diterima oleh kaumnya, nak bagi jadi juga, nak dakwah dia berjaya dia ni, maka At-Tufail pun ajaklah Abu Hurairah tadi bertemu siapa? Bertemu Rasulullah di Mekah. Ajak Abu Hurairah, jom pergi ke Mekah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bila mana sampai dia dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun tanya Tufail. Dia ni macam berat aja, macam
macam give up lah kita. Macam berat. Pasal apa? Banyak tak mau ikut dia. Nampak tak semangat. Kata Nabi, beban apa yang sedang engkau tanggung ni wahai Tufail? Pasal apa? Banyak masalah sangat ni. Beban apa dia? Kata Tufail, ya Rasulullah, dia kata, di hati depa ni ya Rasulullah, dia kata, depa puak-puak aku ni ya Rasulullah, Bani Daud ni kaum aku, dia kata, ada penyakit dan kekafiran yang sungguh mendalam, yang sungguh piau sungguh. Depa ketegak sungguh, ketegak tahap gaban. Payah dia kata, ajak tahun tak mau Islam. Lagu tu mengadu kat Nabi, mereka telah dikuasai oleh fasik dan kemaksiatan ya Rasulullah. Cerita kat Nabi tentang masalah kaum dia yang ketegak tak mau masuk Islam, duk buat maksiat, duk buat benda fasik dan kekal dalam kafir. Cerita kat Nabi. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling hebat, kaunselor pun Nabi, mendengar masalah sahabat, kaunselor mendengar dan cuba merungkaikan masalah tu, cuba cari jalan. Nabi buat lagu mana? Nabi bangkit, Nabi bangun, Nabi pi wuduk, dan Nabi solat. Lagi tu. Kemudian Nabi pun berdoa kepada Allah. Nabi kata apa? Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum Daus. Allah Nabi sebut, ya Allah, berilah hidayah kepada kaum Daus. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum Daus. 3 kali Nabi ulang doa yang sama. Ya Allah, beri hidayah kat mereka. Ya Allah, beri hidayah kepada kaum Daus. 3 kali Nabi ulang. Ada riwayat sebut Abu Hurairah bila mana dia dengar Nabi kata, dia rasa gelabah. Dia segelabah. Dia rasa takut. Pasal apa? Takut doa tu Allah akan kenakan bencana kepada kaum dia. Kan Nabi kata, ya Allah, beri hidayah kat mereka. Kalau mereka tak beriman, takut Allah Ta'ala akan letakkan bencana, bala dan sebagainya, musnahkan dan sebagainya. Takut Abu Hurairah. Tetapi Nabi SAW bukan doa supaya umat Nabi ni mati. Bukan doa supaya umat Nabi ni semua kena mati, lemah, semua hancur. Tak. Nabi doa, ya Allah, engkau berilah hidayah kepada kaum Daus ya Allah. Nabi tak pernah berdendam dengan umat dia. Tu nak cerita, setiap Nabi ni dia ada satu tali hayat, kan? Satu tali hayat ni hampir keseluruhan para Nabi dah guna semua tali hayat ni. Ada Nabi yang doa supaya rakyat, supaya umat dia mati, pasal ketegak. Ada Nabi yang doa supaya Allah Ta'ala turunkan bala dan sebagainya. Pasal apa? Tak tahan marah, tak tahan dengan khainah puak-puak apa ni, tak tahan dan sebagainya, doa makbul. Tetapi Nabi SAW, Nabi tak pernah doa supaya umat Nabi ditimpa bala, ditimpa musibah dan sebagainya. Pasal Nabi nak simpan doa tu untuk kita semua, kan? Nabi nak simpan untuk kita, untuk berdoa kepada Allah Ta'ala, nak beri apa? Nak beri syafaat untuk umat dia hari akhirat tu. Nabi simpan. Baik. Lalu Nabi SAW pun melihat kepada Tufail. Nabi kata apa? Sekarang Tufail balik. Nabi kata, kembalilah kepada kaum kamu, berlembutlah dengan mereka dan segulah mereka kepada Islam. Sekarang balik, dakwah elok-elok, Nabi kata, seru dengan Islam tu dengan baik, dengan hikmah dan sebagainya. Tak payah duk kasak-kasak, tak payah duk apa-apa, ajak bagi elok-elok, insya-Allah dan sebagainya. Maka Tufi pun baliklah bertemu dengan kaum dia. Ini berbekalkan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdakwah dengan lembut dan juga ajak dengan hikmah dan sebagainya. Ini antara rahsia dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semua yang ada pada Nabi, akhlaknya, berdakwah, cara dakwahnya, metod dakwahnya baik, bagus dan sebagainya, hingga orang semua berbondong-bondong memasuk Islam kerana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga Nabi nak transfer kepada sahabat Nabi.
Tufail Nabi kata balik dakwah dengan baik-baik, dengan lemah lembut, ajak kepada Islam. Jangan duk kasar-kasar, jangan duk cengih-cengih dan sebagainya. Nah, inilah antara secebih kisah sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan baca lagi bagaimanakah dia bila mana dia balik, adakah kaum dia ikut dia lagi kah dan sebagainya. Insya-Allah kalau panjang umur kita sambung kembali tentang usaha dia ingin mengajak kaumnya beriman kepada Allah, dan akhirnya Allah beri kepada syahid Tufail, Sayyidina Tufail Allah berikan kepada syahid. Syahid di zaman mana? Syahid di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq melawan golongan yang murtad, Musailamatul Kazzab, melawan nabi palsu. Dia syahid hari itu. InsyaAllah kita sambung kembali kalau sekiranya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Allah alam. Mohon maaf atas salah dan silap. Kuliah ikut SOP. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahum fila wala ma'ana wala man yatba'una shaqiyya wala matruda wala mahruma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحان